Dan seumpama sifat idrak itu, yang lainnya, yang lain dari sifat idrak, atau khabar kepada seumpama sifat idrak. Itu idrak pun kena hamzah bawah belakang dah tu. Dan seumpama sifat idrak itu, yang lainnya tu khabar. Mana yang lain? Bayang dia daripada yang lain, daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal. Syarat pada akal ni bukan pada wakil. Wujud hayah, ada hayah seperti qudrah, iradah, sifat kalam. Sebab dia tu seperti ni, seperti qudrah, iradah termasuk sifat kalam, sifat takwin contohnya. Nak ada sifat qudrah, iradah, kalam, kena ada sifat hayah. Jadi sifat hayah yang mengesahkan. Ini pada akal, pada akal, bukan pada wakil hakiki. Sebab apa? Sebab jadi qadimnya hayah sajalah. Tetapi jangan lupalah, dalam kitab Baqarah dahulu, dalam kitab Baqarah, sifat yang keenam sifat wahdaniyah. Sifat yang keenam sifat wahdaniyah. Sifat yang ketujuh, tak ada hadiah ni. Tak ada hadiah. Dia awak ada hadiah. Sifat yang keenam wahdaniyah. Sifat yang ketujuh, qudrah. Saat ni saya buat gambaran dah. Saat ni buat gambaran dah. Kalau sifat yang ketujuh tu qudrah, saya dah tanya dah. Tanya buat apa? Kalau yang ketujuh tu qudrah, dah tanya dah. Oleh kerana hayah menjadi syarat seolah-olahnya ada sifat yang lain, sebab itulah kitab Baqarah sifat yang keenam sifat wahdaniyah. Sifat yang ketujuh, clue dia dah. Tak ni kan? Bukan panggil clue orang ke? Clue orang ke dah? Gambaran soalan tadi dah. Clue dia dah. Clue. Bukan clue bisu ni. Clue gambaran soalan. Sifat tujuh, sifat hayah lah. Kita bicara hayah ni kan, seolah-olah yang mengesahkan ada qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Kena ada sifat hayah lah. Kena ada sifat hayah. Jadi dah kita Baqarah, nak cerita sifat ma'ani yang tujuh. Sifat yang pertama sifat ma'aninya sifat hayah. Jadi sifat yang ketujuh sifat hayah. Yang ke-8 baru qudrah. Yang ke-9 iradah. Yang ke-10 ilmu. Kita yang ke-10 hayah. Yang ke-7 qudrah. Ada Baqarah tidak? Dia ambil sifat hayah yang ke-7. Sebab apa? Kenapa pada Baqarah letak sifat yang ke-7? Yang mengesahkan nak ada sifat ma'ani tu, nak ada sifat ma'ani yang 7 tu dikena ada sifat hayat. Tu kitab Baqarah. Duduk mana kitab Baqarah? Balik tengok. Jangan awak hilang lah kitab tu. Sayang tu. Mula daripada awal khatam. Lepas tu kitab tu buh molek. Buh baluk molek, letak molek. Yang nampak Baqarah nampak. Ni tak pakai hilang Baqarah. Yang gitu. Cuba tengok balik tengok. Sifat yang ke-6 betul lah wahdaniyah. Sifat yang ke-7 hayah. Yang ke-8 qudrah, yang ke-9 iradah, yang ke-10 ilmu. Kenapa kitab Baqarah pada Baqarah letak sifat hayah yang ke-7? Malah nak bicara sifat yang lain, sifat hayah lah dahulu. Macam kenapa lah bicara sifat wujud di hadapan? Dah apa-apa sifat nak bicara wujud lah dulu. Dia gitu. Itu cara susunan. Nak bicara sifat makni yang 7, bicara hayah lah dulu. Sebab nak ada qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, sifat hayah yang mengesahkan. Jadi sifat hayah letak nombor 7. Tapi kebanyakan kitabnya sifat qudrah lah. Disusun Allah sifat qudrah mengadakan.
Mengadakan sebagaimana kehendak Allah, iradah. Allah menentukan iradah sebagaimana ilmu Allah yang sembilan sifat ilmu. Allah yang ada sifat kudrah, iradah, ilmu ni, pastilah Allah bersifat sifat hayah. Yang 10 sifat hayah dia letak gitu. Allah mengadakan kudrah sebagaimana Allah menentukan pada azal. Sifat ke-8 sifat iradah. Allah menentukan pada azal sebagaimana ilmu Allah. Allah mengetahui. Yang ke-9 sifat ilmu. Allah yang bersifat kudrah, iradah, ilmu, pastilah ada sifat hayah. Tanpa ada sifat hayah, takkan nak ada kudrah, iradah, ilmu. Sifat yang perlu sifat hayah. Itu kebanyakan kita. Dan faham pula dimulai dengan sifat kudrah sebab yang nyata depan mata kita ni adalah mari daripada asar kesan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara hak zahir ni dahulu depan mata kita ni. Mari mana ni? Hak berlaku ni. Ni mari daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Bicara kudrah lah dahulu. Tambahan pula bicara sifat wahdaniyah, pecah 3, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Faham molek wahdaniyah pada perbuatan. Tauhid ni bukan syirik ni. Sebaliknya sebalik dia tauhid syirik. Apa dia tauhid pada perbuatan? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Apa dia perbuatan Allah? Tak tahu pun apa dia perbuatan Allah. Pening nak bicara. Kehendak Allah lah iradah. Itu azali. Manakah dia perbuatan Allah? Perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Tak boleh jawab tu kerana tak reti ke, kerana jenis tak biasa soal jawab ke. Mana perbuatan Allah? Tak reti nak jawab. Tapi tu hak berlaku besar-besar, pastilah berpegang itu perbuatan Allah. Hak berlaku tu semua perbuatan Allah berlaku kan. Yelah. Patut kecil-kecil ni hak berlaku depan mata kita ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau tak kenal mana perbuatan Allah, tak iktikad mana perbuatan Allah, tak ada makrifatullah permulaan agama, tak ada sembahyang puasa lah. Tak kenal perbuatan Allah ni. Dan mana perbuatan Allah, tak dia nak tunjuk. Tu keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Pegangan ni cakap asbab, ingatan hati asbab, tak ada salah. Keesaan pada perbuatan, wahdaniyah, tauhid, ilmu tauhid ni, la ilaha illallah, kalimatut tauhid ni, la ilaha illallah, kalimatut tauhid, mulut tahlil lah berjuta-juta kali pun la ilaha illallah, tapi akidahnya tidak, tak pakai gawai. Ni kadang-kadang duduk berzikir, tauhid macam mana, akidah macam mana, tak peduli. Tapi naik makam khayal, ditipu oleh syaitan. Guru dia mengesahkan naik makam, guru pun khayal, bukan guru yang mursyid. Ni banyak sekarang ni hak guru khayal, perasan lebih-lebih lah. Dalam FB tu ramai guru khayal, perasan lebih-lebih, tinggi-tinggi, hanyung hanyung tinggi je. Main cakap lah, hebat lah, makam tinggi, khayal. Ucaplah tahlil tu jutaan kali sekalipun. Ni akidah dia kedap, tauhid. La ilaha illallah dia panggil kalimatut tauhid. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya. Mana al qawli thabit? La ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ada kan, ada Tok Syekh talqin dia akan baca ayat tu kan, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya, menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka beriman dengan qaul yang sabit, yang tetap ketika hidup atas dunia. Mana qaul yang sabit? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Allah akan menetapkan akan la ilaha bagi orang yang beriman. Ni akidah tauhid. Kemah molek tu siapa ke mana kau pekerjaan Allah, perbuatan Allah, tak apalah, mungkin tak pandai nak cerita, tapi kena sahih molek, kena pasti molek.
Itu wahdaniyah. Barulah keesaan pada perbuatan. Siapa yang perbuat? Allah. Allah yang bersifat sifat kudrah. Sifat yang ketujuh. Lepas wahdaniyah, sifat kudrah. Itu ulama susun gitu. Allah perbuat sebagaimana Allah menentukan pada azal, sifat iradah. Allah menentu sebagaimana sifat ilmu, sebagaimana yang Allah mengetahui, sifat ilmu yang ke-9. Barulah sifat kudrah yang sifat hayah yang ke-10. Atau biasa kita. Tapi masa tekan sungguh tu. Wahdaniyah pada perbuatan, kudrah iradah ilmu. Wahdaniyah pada perbuatan, kudrah iradah ilmu, kemahlah rukun iman yang ke-6. Permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hak kebanyakan kitab gitu susun. Cuma Baqarah ni dia letak hayah yang ke-7. Gitu jelah. Kerana ni kerana seolah-olahnya hayah tu yang menjadi syarat untuk sah, untuk mengesahkan ada kudrah iradah ilmu sama basar kalam di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitu keadaan wujud hayah ni menjadi syarat akli pada sekalian sifat ma'ani yang 7. Syarat akli, syarat pada akal, bukan syarat hakiki. Syarat hakiki, syarat kena dahulu, masyruk kena kemudian. Syarat hayah tu qadim, masyruk sifat kudrah iradah baharu jadinya. Itu syarat hakiki. Mustahil begitu. Sebab sifat Allah qadimah belaka. Jadi syarat akli saja, syarat pada akal yang mengesahkan, yakni pada akal, pada kira akal sahaja yang mengesahkan, seolah menjadi syarat akli. Memang dah kita akan cerita sifat hayah menjadi syarat adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Walaupun hayah tidak ada ta'aluk, tapi nak ada sifat ma'ani yang lain, syaratnya yang mengesahkan, yang membolehkan, yang membenarkan pada akal kita ada sifat yang lain adalah dengan ada sifat hayah. Tak ada sifat hayah, tak adalah kudrah iradah ilmu sama basar kalam. Tetapi kalau tanpa sifat hayah, tak adalah kudrah iradah. Tanpa sifat hayah, boleh ada tak sifat wujud? Tanpa sifat hayah, boleh ada tak sifat wujud? Tanpa sifat hayah, tak adalah kudrah iradah ilmu sama basar kalam. Tak ada sifat hayah, tak ada gagah, tak ada aling. Panda dia tu walaupun dia mati, tak ada dah panda, dia dah mati. Tak ada hayah tu. Tapi tanpa sifat hayah, boleh ada tak sifat wujud? Tanpa sifat hayah, boleh ada tak sifat wujud? Sebab di sini syarat pada sekian sifat ma'ani je. Bukan sifat nafsiyah, salbiyah, bukan. Sifat ma'ani je. Tanpa sifat hayah, boleh ada tak sifat wujud? Tak boleh ada. Jadi orang yang mati semua dah tu, yang tak ada sifat wujudnya. Lepas tu mandi siapa kalau tak ada sifat wujud? Tak mandi siapa kalau tak ada sifat wujud? Nak ada sifat wujud, kena ada sifat hayah. Tak ada sifat hayah, mati dah puan mak. Lepas tu tak ada wujud dah puan mak. Lepas tu mandi siapa? Mandi siapa? Mandi puan mak ada lagi. Ke puan mak tak ada? Puan mak tak ada roh. Puan mak ada. Kalau puan mak tak ada, nak mandi macam mana? Nak kapang macam mana? Nak sembahyang macam mana? Nak ke bumi macam mana? Tak ada dah puan mak. Makan di harimau, licin. Tak tinggal ke persatu pun. Barulah tak boleh nak. Baru tak ada sungguh. Puan mak ada. Zat puan mak ada. Roh je tak ada. Hayah je tak ada. Makna tak ada sifat hayah, wujud masih lagi ada. Cuma kita kata puan mak tak ada.
Pak Mak tak ada. Bukan Pak Mak tak ada. Tu kujur tu bukan Pak Mak tak ada apa. Roh dia tak ada. Pak Mak ada. Maknanya tak ada ayah sekalipun masih lagi ada sifat wujud. Mati dah. Tak ada sifat ayah. Ada sifat wujud. Zat masih lagi ada. Bila hilang sifat wujud, hilang zat, hilang sifat wujud. Kan wujud dengan zat ni pada faham, pada reti kan, sama je kan. Jadi bila kau hilang sifat wujud, bukan hilang sifat wujud lepas hilang ayah, hilang zat, hancur zat, licin dah, tak ada dah zat, barulah hilang sifat wujud. Jadi sifat ayah ni mengesahkan akan sifat ma'ani. Nak ada qudrah iradah, kena ada sifat ayah. Nak ada sifat wujud, tidak syarat kena ada sifat ayah. Gitu je lah. Iaitu syarat akli pada sekalian sifat makni. Situ kalau kira titik lah. Titik lah. Rumi buat macam mana? Titik, koma. Ada juga, tak apalah, jauh sikit ada. Titik. Titik. Dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat ma'ni. Kemudian lazim. Titik ke apa? Pak Rumi. Ke serik je? Serik. Koma-koma tak ada? Tak ada koma. Pada koma ni bukan koma ICU. Tak, bukan panggil koma gitu tu. Koma ada. Titik koma ada. Koma lah disebut. Koma lah gitu. Hak bulat tu titik, tek tu titik, gitu koma. Bukan logat Terengganu tu, betul dah, gitulah koma. Koma ni wakah dah habis lagi lah, titik tu wakah habis dah. Gitu. Dia kena koma lah. Lazim daripada ketiadaannya dan hayah, ketiadaan sifat ma'ani. Lazim daripada ketiadaannya ketiadaan hayah, ketiadaan sifat makni. Tak ada hayah, tak ada kudrah iradah ilmu sama bahasa kalam. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada wujudnya wujud hayah ada sekalian sifat makni. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada wujudnya wujud hayah ada sekalian sifat makni. Tak semestinya. Ada sifat hayah, umur panjang, tapi tak semestinya ada kudrah iradah ilmu. Tak ada kudrah dah, terlantar dah. Iradah pun tak ada dah di dianya. Nyanyok dah. Ilmu apa nyanyok dah. Sama basar kalam, sama apa tuli dah, pekak dah dianya. Basar, mata pun tak nampak dah. Mana tidak semestinya ada sifat hayah, ada sifat makni yang lain, tak semestinya. Ada ayat dia ni. Lazim ketiadaannya, ketiadaan sifat hayah, ketiadaan sifat makni. Tak ada sifat hayah, tak ada kudrah iradah ilmu. Dan tiada lazim, dan tiada mesti daripada wujudnya wujud hayah ada ni oleh ada sekalian sifat makni. Ada hayah, tak semestinya ada kudrah iradah. Tak semestinya ada kudrah iradah ilmu. Sama basar kalam. Contohnya ni pergi pada hak makni selain lah ni. Pada ni hak makni, hak ada sifat hayah, hak di makhluk lah kita kata. Dia masih lagi hidup, umur dia panjang, tapi dia terlantar sebab tak ada sifat kudrah iradah, kehendak. Tak ada. Klik-klik harga bersatu dah. Ilmu pun habis dah, nyanyuk dah. Sama pendengaran, tak tahu apa dah, tak dengar dah. Basar penglihatan, Allah kecil mani, tak nampak apa satu dah. Kalam kalam ada. Cakap Lepas tu ngaruk ngabang kali. Cakap ngaruk ngabang kali. Dia cakap jumpa orang tu, jumpa orang ni, hok mati lama-lama.
Hak mati lama-lama, mari duk jumpa dengan dia. Biasa tu. Kalau orang mati mari jumpa tu nak mati ya dok. Tak mati-mati pun. Kalau hak mati mari jumpa tu nak panggil ya tu dok. Dia punya ni, dia punya ni. Tak tahu dah amat, tahu apa dah. Tak ada ilmu, tak ada apa dah. Tapi hayah ada, tapi ada sifat makni yang lain. Gitu je nak ceritanya. Kawan ni. Ni ujian belaka lah ni. Ini ujian. Ujian pada hak anak cucu lah. Yelah, biasalah. Duduk rumah sendiri dah. Tapi kata dok. Dah dok. Kena gatoh je nak duduk. Dia kata mana? Bawa kereta lah. Keluar pusing. Balik semula. Rumah ni dah? Ya rumah ni Padahal tadi dah rumah tu lah juga. Tapi kena pusing lah. Dia kata nak balik. Dah kat rumah ni. Dok ni dok. Ikut area lah. Pada ikut area. Ikut area dah panggil dok. Ikut area. Ikut. Jangan duduk lah bang. Ikut. Lepas tu main naik kereta. Nak balik je. Pusing. Siapa? Ya dah ni? Ya dah. Naik tapi kalau cerdik pula. Oi, kau tadi juga. Susah jadi. Pusing pula. Pusing dah. Barulah. Pusing. Ya ke tak ni? Baru ya. Baru masuk. Ni. Tapi hayah ada. Hak lain tak ada lah. Ada ni. Tapi waktu ada kudrah lah kita kata. Cuma tak ada ilmu. Tak ada gitulah. Tak ada sifat hayah. Tak ada sifat mani. Dan tidak lazim, tidak semestinya ada sifat hayah, ada sifat mani. Tak semestinya. Dan ketiadaannya. Dan kita betul kena stesen ni. Dan tiada lazim daripada wujudnya wujud hayah, ada sekarang sifat mani dan ketiadaan sifat mani pada hak yang baharu. Ni manusia lah. Pada hak yang baharu manusia. Jadi stesen dah berhenti molek. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada wujudnya wujud hayah, tiada lazim ada sekiranya sifat makni dan ketiadaannya. Ada ni ketiadaan sifat makni. Kadang-kadang ada sifat hayah, adalah sifat makni. Kadang-kadang ada sifat hayah, tak ada sifat makni. Makni mana ni? Pada hak yang baharu makhluk lah. Contoh tadilah. Orang ada sifat hayah, sifat kudrah tak ada, sifat iradah ilmu tak ada. Jadi tak semestinya ada sifat hayah, ada sifat makni dan ketiadaan sifat makni pada hak yang baharu. Adapun pada hak Allah Ta'ala, maka lazim daripada wujudnya wujud hayah ada, yakni wujud sekalian sifat ma'ani. Lazim daripada ada sifat ayah di zat Allah, ada sekalian sifat ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, sama bahasa kalam. Kerana sifat Allah itu tiada bercerai, setengahnya daripada setengah, dan tiada bercerai daripada zat. Jadi sifat ma'ani Allah ni tak bercerai, dengan bahawa antara sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat tak bercerai. Antara satu dengan satu sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada bercerai daripada zat. Memang sifat tidak akan bercerai daripada zat. Sebab sifat ni dia berdiri pada zat, tak nak bercerai. Cuma nak ceritanya, sifat-sifat makni Allah ni sifat yang wajib pada akal belaka, tak bercerai. Cuma nak ada sifat makni, seolah-olahnya syaratnya ada sifat hayat, tu sahaja. Ada sifat hayat, ada sifat makni yang lain. Ada sifat hayat, tak semestinya ada sifat makni yang lain. Itu pada hak yang baharu.
Baca tak kena selesai. Tapi cerita tu cerita yang baru dah tu. Cerita orang lah. Cerita tu cerita betul lah. Maknanya memang ada lah berlaku seumpama tu. Orang terlantar, sifat hayah ada, sifat kudrah tak ada. Ada pula dah segar semula. Ada pula Tuhan jadikan sifat kudrah. Tapi sifat hayah ada. Bagi yang baru ada sifat hayah tidak semestinya ada sifat ma'ani yang lain. Ini pembicaraan hak lebih panjang. Pembicaraan hak lebih panjang. Tapi kalau kita hak kita nak bicara tak ada lepas pun di akidah kita. Gitulah akidah kitanya. Gitulah akidah kita. Tapi kita berpegang walaupun seperti hayah ni seperti syarat, kita pegang kejap dah. Yang qadim dua je, zat yang qadim, sifat yang qadimah. Jadi semua sifat Allah qadimah belaka. Tak ada lah kata sifat hayah kemudian barulah ada sifat yang lain. Tu mustahil. Jadi sifat hayah yang qadimah, sifat ma'ani yang lain jadi sifat yang hadisah baru, tu mustahil sama sekali. Tak nak berabi juga ni. Jadi tak bertemana ni pembicaraan sifat hayah ni. Bermula ta'rif ini muhtamil, bahawa ada ia bagi hayah yang qadim jua, maka hanyalah, dan iaitu yang munasabah bagi tempat ini pada pembicaraan sifat yang qadimah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara sifat hayah, ada pada sifat yang qadim, sifat hayah sifat yang qadim sahaja. Hayah yang baru, kita lah ada sifat hayah yang baru. Hidup, manusia hidup, jin malaikat hidup, kayu, pokok kayu pun hidup. Yang tak hidupnya kayu, batu yang tak hidupnya, pokok hidup. Jadi hayah ni bukan hanya hayah yang qadimah saja. Hayah yang baru pun ada juga. Hayah makhluk lah. Yang Allah letak sifat hayah di makhluk, maka makhluk pun hidup. Hayah kita dengan roh, dengan nyawa. Allah cabut sifat hayah, maka matilah. Tapi maknanya pembicaraan sifat hayah ni bukan hanya sifat hayah yang qadimah sahaja, bukan sifat hayah yang baru. Mana makhluk pun ada juga sifat hayah. Ini di pembicaraan secara fardu kifayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.